kilometer. Okay, tak ada nak kira-kira lagi dah, nak guna formula apa ke, tak ada. So kita terus baca daripada paksi Y kita. Okay, so yang ini so sama ada graf jarak masa ke atau graf laju masa ke, formula ini akan digunakan juga untuk kes-kes yang tertentu bagi graf laju masa. Okay, so kecerunan, kalau ni kita imbas kembali pelajaran yang sebelum ini. Okay, kecerunan, yang ni garisan yang condong, ada nilai kecerunannya, dan kecerunan ini mewakili laju. Itu jarak, kita bahagikan masa, kita dapat laju. Dan kecerunan ini juga kita kata lajunya adalah seragam. Bila satu garis lurus itu mempunyai kecerunan yang seragam, okey, maka sebarang dua titik pada garis lurus tersebut kita boleh cari untuk lajunya. Ya. Okey, seterusnya so kat sini 100 bahagi 2, 50 km per jam. Maksudnya kecerunan ini ex mantan pengetua bagi saya video apa tu. Dia suruh saya hati-hati. Okay, so yang ini awak kena tahulah. So macam mana nak cari, kita dah lepaskan bahagian ni. Okay, sekarang kita nak bandingkan dengan graf laju masa. Graf laju masa, perbezaan yang ketara adalah ini. Okay, paksi Y dia jarak masa, jarak, laju masa dia laju. Paksi X sama sahaja. Okay, kalau yang ini, bila condong macam ni, ini adalah laju seragam, iaitu kadar perubahan jarak terhadap masa. So yang ini, kecerunan ini kita panggil sebagai laju seragam. Tapi dalam graf laju masa, laju seragam dia macam ini. Dia mendatang. Dia kalau awak ingat dalam graf jarak masa, kalau mendatang ini adalah dia berada dalam keadaan bergun. Dia berhenti rehat. Tak bergerak ke mana-mana lah. Kenderaan dia tidak akan bergerak ke mana-mana. So dia berhenti rehat, minum petang ke, makan, ambil tea break dia ke, apa benda, nak berehat sekejap pasal mengantuk ke. Okay, tu dalam jarak masa. So dia tak bergerak. Tapi dalam graf laju masa dia bergerak. So yang ini walaupun dia mendatang, dia bergerak tapi dengan laju seragam. Contoh kalau macam ni, lajunya 50, so daripada mula ini sampai ke akhir, dia bergerak dengan 50 km per jam. Okay, pasal ni laju dengan ni unitnya kan. Okay, itu perbezaannya. Boleh? 4 IR? Boleh ya? Faham ya dekat situ? Okay. So itu perbezaan pertama, tengok pada paksi Y. Kemudian kita tengok apa yang sama antara dua ini. Kalau jarak masa yang condong ini adalah laju seragam, tapi dalam graf laju masa yang mendata adalah laju seragam. Okay, kita tengok seterusnya. So kita tengok yang dekat sini. Masih lagi kita guna apa? So jarak sama juga laju darab masa. So maksudnya kalau kita nak tahu jarak yang diambil untuk sini, okey, lajunya 50, masanya 2 jam. So 100 km. Laju, ini adalah masa. So laju darab masa sama juga dengan luas di bawah graf mewakili jarak yang dilalui. Inilah kita nak kaitkan. Kalau nak cari jarak untuk graf laju masa, kita kena tengok, kena kira luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf yang dilorikkan dengan biru ini. Barulah kita boleh dapat jarak. So untuk kes-kes macam ni, okey, ni graf jarak masa, kita terus dia ambil 100. Dan bila kita kira ni, dia punya kelajuan 50. Tu yang kita buat kalau graf laju masa 50, masa masih lagi 2 jam. So samalah untuk kedua-dua ini. Itu untuk dia kaitkan, perkaitan. Okey. So sekarang kita tengok contoh 12. Okey. Okey, cikgu nak tanya ya, dekat kelas 4 kamu guna telefon ke atau guna komputer atau laptop ke?
masa jimit ini? Phone. Komputer. Ada tak siapa-siapa yang menggunakan laptop ke atau komputer? Ramai tak? Tak. Ui. Tak tahu. Rasanya ramai kot. Tak, seorang lagi tak tahu rasanya ramai. Ada siapa-siapa nak masuk ke tu? Tak ada lah. Angkat Eh, tangan ada. guna laptop kot. Ha? Apa dia? Angkat tangan. Tak ada, cikgu tak nampak ni pasal cikgu apa ni entire screen. Tak apalah, nanti di hujung nanti ingatkan cikgu untuk tanya. Tak, kerana hari tu kan cikgu gunakan untuk pencerapan kelas kan gunakan kelas 4 IR. Okey. So baru-baru ni cikgu belajarlah ICT. Sekolah ada buat macam hari Jumaat, setiap hari Jumaat kalau tak ada apa-apa. So ada belajar mengenai ICT. So hari tu cikgu adalah belajar tentang Jamboard. So kalau cikgu nak gunakan pencerapan yang kali kedua, contohnya macam cikgu nak gunalah Jamboard kalau ada siapa-siapa, maksudnya bentuklah kumpulan bincang ke apa benda ke. So cikgu bagi dekat Jamboard tu lah soalan, wakil, ataupun cikgu dah tahu siapa-siapa yang siapa-siapa yang ada komputer, bolehlah phone boleh juga, tapi masalah sikit lah. Tapi kalau siapa-siapa yang ada laptop ke, yang boleh guna pen ke, lagi bagus. Kerana kalau tidak kena guna mouse lah untuk menulis. Mungkin agak sukar sedikit lah. Tu sajalah nak tanya. Boleh cikgu gunakan untuk soalan perbincangan penyelesaian masalah. So awak boleh tulis untuk menjawab. Tapi kalau dah biasa guna mouse ke apa benda, tak jadi masalah pun. Untuk tulis dekat atas awak punya dekat phone pun boleh, dekat komputer pun boleh. Tapi kalau komputer kena yang touch screen lah. Tu saja nak tanya yang itulah. Tapi tak apalah. Okey, biarkan. Okey, so kita nak pergi kat sini contoh ya. Hitung jarak yang dilalui oleh setiap gerakan berdasarkan graf laju masa berikut. So kalau dah faham tadi, kita nak cari luas bawah kita nak cari jarak bagi graf laju masa adalah luas bawah graf. So bila luas bawah graf macam yang tadi adalah tinggi darab dengan dasar itu ibarat macam panjang darab lebar lah. 50 darab 2 tadi. So kalau macam ni, kalau kita tengok di sini, okey yang pertama, okey A dan juga yang ini B. Pastikan unit yang digunakan untuk masa pada laju dan masa adalah sama. Contoh yang ni kilometer per jam, sini jam. Okey. Tak jadi masalah. Maksudnya kita boleh ambil terus je untuk yang tinggi dan juga yang melintang. Nilai untuk yang tinggi paksi Y dan juga paksi X. Tapi kalau graf yang kedua ini dan laju adalah kilometer per jam tapi masa adalah dalam minit. So yang ini bila kita nak guna paksi Y, paksi X, maka kita kena tukar nanti yang 6 ni tukar kepada jam. Kalau tidak kita akan dapat nilai jarak atau luas bawah graf yang salah. Okey, so kita tengok sini contohnya. Okey, jam. Okey. So yang ini boleh teruskan, tapi kalau yang ini kena ada pertukaran unit pada paksi Y bila kita gunakan nilai 6 tersebut. So hati-hati pengiraan di sini. Okey. Okey, so kita tengok contoh yang pertama. So ini bentuk apa ni? Kalau luas bawah graf, okey, kita tengok yang ini luas di bawah graf mewakili jarak yang dilalui. So, yang dilorikkan ini. Ni batasan dia. Okey. So, ini bentuk apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Trapezium. Ya, trapezium. So, biasanya kalau dalam formula di dalam kertas soalan, formula trapezium ada. Tapi ada setengah-setengah pelajar dah diberi formula tapi tak tahu nak guna. Okey, cikgu nak cerita sikit kat sini betapa beruntungnya awak. Okey, ambil SPM, guna kalkulator. Orang ramai kata beruntunglah. Tak payah nak hafal-hafal sifir dan sebagainya. Okey, guna kalkulator dan formula diberi. Dia berbeza dengan zaman saya. Zaman saya kalkulator tak boleh guna dan formula tidak diberi. Semuanya kena ingat, semuanya kena pantas mengira.
Sebab itulah pelajar-pelajar zaman dulu kena hafal CV. Kalau zaman sekarang 3/2 pun nak kena tekan kat kalkulator. Tu masalah besar bila dah guna kalkulator. So kalau kita tak guna kalkulator, kita hafal CV lagi sebenar, lagi cepat. Cikgu pernah bukti dengan anak murid cikgu yang terror lah. Beberapa tahun yang dulu, agak lama jugalah, tahun 2014 kot. So dia kata, cikgu kata guna kalkulator lagi lambat daripada manual. Maksudnya guna otak dan tangan secara manual lah. Lepas tu kata, okey nak bukti boleh. So kali pertama buat, dia kalah. Dia kata, alah cikgu sekejap tadi saya terlewat. Tapi kali kedua, okey ini final round. Nak buktikan. So saya pun dia bagi soalan, so start mula. Okay, kita start. Lepas tu Lalas dia juga yang lambat. Lepas tu kata, betul lah cikgu, saya akui. Dah 2 kali buat ni memang. Maksudnya dengan setiap soalan tu, kalau kita tak tahu, kalau kita guna kalkulator, masih lagi lambat berbanding dengan yang menggunakan manual otak kita. Okay, so yang ini trapezium. So formula trapezium, nampak tak? Dia bawa keluar. Okay, yang ini dia letak 5. Tinggi ini samalah dengan ni 10. Jarak ini 4.5. Dah nampak dah dengan jelas. Bila dekat sini mungkin ragu-ragu dengan ada plotting graph ini, graph laju. Bila dia bawa ke sini dia nampak dengan jelas. Okay, so formula trapezium adalah, siapa ingat? Boleh tak nyatakan dengan cikgu kat sini? Ada siapa yang boleh bagi tahu? Cepat. Dalam senarai kehadiran ada 30 ni. So rasanya ada seorang yang tak dapat nak masuk, 31. 7 lagi mana? Okay. 1/2. Azim ke tu? 1/2. Ya. Okay. 1/2 kurungan A plus B kurungan darab T. Darab tinggi. Okay, darab T. Betul. Okay, A dengan B. Azim boleh tak tentukan mana A, B tu? Mana-mana satu pun boleh lah. Yang mana A, B? Kalau dalam gambar rajak ini. Sisi 2 ni. 5, 10. Ya, betul. 5, 10. Mana-mana satu A, 5 mana dengan 10. boleh saja. Okey, tinggi dia? Tinggi yang mana Azim? Berapa nilai tinggi? 4/5. Ya, betul. 4/5. Okey. So sebenarnya kadang-kadang bila dia posisi letak macam ni, ada setengah-setengah pelajar ragu-ragu. Bagi dia kalau tinggi tu kita tengok daripada bawah ke atas. Tak semestinya. Kalaulah trapezium ni dia letak macam ni, tingginya yang ini. Tapi kalau dia letak 10 ni melintang, maka yang tinggi, yang 4/5 ni akan jadi tegak lah. Barulah nampak dia tinggi. Tapi paling senang dalam keadaan macam mana pun dia letak, sama macam ini, ataupun 10 dan 5 ni atas bawah. Okey. Tinggi trapezium adalah menghubungkan antara 2 garis selari. Maksudnya tinggi ini dia menghubungkan antara A dan juga B. Itulah tinggi trapezium. Paling senang. Maksudnya dia letak dalam keadaan melintang ke menegak ke tak kisah. Tapi dia adalah menghubungkan antara 2 garis yang selari. So garis yang selari adalah 5 dan 10. Okey. So kita isi dekat dalam formulanya. Setengah darab 10 tambah 5. Tak kisahlah 10 tambah 5 atau 5 tambah 10. Mana-mana boleh. Darab dengan 4/5. So jarak adalah 6 kilometer. So jarak adalah 6 kilometer. Ni yang kita nak kira jarak. So kena ingat bila bila graf laju masa, luas bawah graf yang mewakili jarak. So kalau kat sini macam nampak serabut, so tunjukkanlah lukisan yang sebegini untuk memudahkan kamu supaya senang faham. Okey.
Okey, seterusnya kita tengok yang kedua pula. Ini kena hati-hati kerana jam, yang ini masa minit. So maksudnya yang ini kena tukar kepada minit. Sekejap ya. Maksudnya minit ni kena tukar kepada jam. Okey, kita tengok penyelesaian. Masih lagi bentuk trapezium. Okey. Yang ini. Okey, kita bawa keluar. So kita letakkan, okey, yang pertama ni 80, yang sebelah sini 40, yang ini tak boleh kita ambil 6 sahaja. So kena letak 6 bahagi 60 kerana 6 ini 6 minit. Nilai 80 dan 40 ni adalah dalam unit per jam. So tak bolehlah dekat sini minit. So kita kena tukar kepada jam. So 6 bahagi 60. So selepas itu barulah kita kira. Setengah darab 80 campur 40 darab dengan 6 bahagi 60. So kita dapat 6 kilometer. Boleh belajar? Boleh Pak IR? Boleh cikgu. So kena hati-hati ya. Kebiasaannya kalau dalam KBSM sebelum ini, biasanya unit ini sama. Kebiasaannya lah. Jarang. So bila yang ini dia dah tunjukkan ada dekat dalam di SKP yang ini, maksudnya awak kena hati-hati part ini. Pasti akan keluar. Okay, kita tengok seterusnya. Contoh 13. Okay, buku teks muka surat 198. Okay. Graf laju masa di bawah menunjukkan kelajuan kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Hitung. Pertama, jumlah jarak dan kilometer yang dilalui oleh Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Maksudnya keseluruhan ni lah. 0 hingga 36 minit. Tengok graf dia. Laju kilometer per jam, masa dalam minit. So masa nak mengira yang melibatkan minit kena siap-siap bahagi dengan 60. Okay, kemudian laju purata dalam kilometer per jam kereta Puan Liu dalam tempoh 36 minit. Maksudnya tengok keseluruhan. So dah dapat nanti dekat atas jumlah jarak, barulah boleh kita jawab untuk laju purata. So bila kes macam ni, soalan dalam contoh 13 ini boleh keluar dalam soalan kertas 2 bahagian B. Di mana kena jawab A dulu, dah dapat jawapan A baru boleh jawab B. Kalau dia tak ada perkaitan, itu dekat bahagian A. Okay. Okay, so kita tengok macam mana cara penyelesaiannya. So kalau kita tengok ni banyak, sekejap naik, turun, naik. Okay, so kita tengok ni. First, masa. Berbeza. So kena ingat hati-hati masa nak mengira. Okay, nak kira A. Yang ini bergantung pada pandangan awak. Mungkin boleh bahagi 3 part yang besar. Sebenarnya cikgu tak galakkan bahagi terlalu banyak formula untuk cari luas bawah graf. Tapi kalau tak boleh, teruskan tapi kena hati-hati. Kalau yang ini paling ringkas, paling tidak banyak melakukan kesilapan, kita bahagi pada 3 bahagian. Sebab itulah ada gunanya dotted line ini. Pasal nak tunjukkan dekat awak hubungan antara part CS dengan part CY. Graf yang selalu kita kena lukis, nak menunjukkan graf laju masa atau jarak masa ni, line yang merah full ni. Inilah nama graf, inilah line untuk graf kita, bukan yang putus-putus. Kalau awak buat terbalik, dah jadi salah. Putus-putus untuk kita baca part CS dan juga part CY sahaja. Graf kita adalah yang solid line. Okay. So kat sini kita dapati kalau A adalah 1 segitiga. So kenalah ingat luas segitiga, setengah darab tapak, darab tinggi. Kalau B adalah trapezium, C pun trapezium. Tapi kalau ada orang tak faham nak buat trapezium, so yang ini boleh buat 2 formula. 1 segitiga yang cikgu tunjuk sebelah atas dan 1 sisi 4 di bawah. Begitu juga dengan C. Cuma cikgu tak galakkan. Takut nanti banyak sangat figure yang nak kena tentukan. Nanti berlaku kesilapan. Ya. Okay, kita tengok.
A 10. So minit kena tukar dalam jam. Kemudian tinggi 72. So kita masukkan dalam persamaan. Dalam formula kita setengah darab tinggi darab lebar. So dapat 6 kilometer. Now kita pergi B, trapezium. Okey, yang ini 72, yang ini 40. Yang ini bezanya adalah 20 tolak 10, so 10 bahagi 60. So, kita masuk dalam formula trapezium. Setengah darab 72 campur 40 darab dengan 10 per 60. So kita dapat 28 per 3 kilometer. Okey, kemudian soalan apa ni, luas bahagian C. Ni gambarnya 40, yang ini 72. Beza yang ini adalah 16. 36 tolak 20 bahagi dengan 60. Kemudian kita masukkan nilai tersebut dalam formula trapezium. Setengah darab 72 campur 40 darab dengan 16 per 60. Dapat 224 per 15. So dah dapat 3-3, kita jumlahkan. Okey. So bila kita jumlahkan, maka dapatlah kita punya jumlah jarak 6 campur 28 per 3 campur 224 per 16. Okey, so dapatlah jumlah jarak 30.27 km. Okey, kat sini mungkin ada yang nak tanya, mungkin ada yang kata macam mana boleh dapat 27 ini. Mungkin bila awak tekan kalkulator ada banyak bilangan titik perpuluhan dekat belakang ni, dia punya digit. Okey, kalau soalan tak arahkan awak letak berapa titik perpuluhan, so seelok-eloknya biasanya bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, awak kena round off kepada 2 tempat perpuluhan. Tapi nak letak 3 pun tak jadi masalah. Pasal awak copy je dekat dalam kalkulator anda. Tapi bila nak round off kepada 2, nak letak kepada 2 tempat perpuluhan tu kena round off. Jangan silap. Itu kalau soalan yang tak ada arahkan apa-apa. Kalau soalan yang ada arahkan, itu kena ikut. Kalau tak ada arah-arah apa-apa, memang paling apa yang dikendaki adalah 2 tempat. Tak boleh satu tempat awak saja-saja nak bundarkan kepada satu tempat. Kecuali lah kalau memang dia satu tempat perpuluhan. Tekan kalkulator satu tempat perpuluhan. Tu tak jadi masalah. Okay, kalau lebih daripada satu. Boleh? Clear tak 4 IR? Yeah. Ya? Okey. Jangan nanti bila ujian ke apa ke, barulah cikgu, kesianlah saya cikgu, 1 markah je lagi nak dapat A minus. 1 markah je lagi nak dapat B plus. So tak nak terjadi macam itu. Okey, 4 IR. Awak sekarang ni dah mula revision ke tidak? Kita dah sampai bab 7 ni. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Anak saya dekat dalam rumah ni SMK Seri Gombak. Minggu depan dah start exam tau. Dia buat exam macam untuk pertengahan tahun punya. Ataupun sampai bab mana yang majoriti kelas dah selesai. So jangan terkejut nanti tiba-tiba Gombak Setia kata okey 2 minggu lagi nak exam. Barulah awak tak tentu hara. So bersedia sedikit demi sedikit. Okey, saya nanti ada apa ni soalan-soalan yang memang KSSM yang dibuat oleh negeri. Yang saya ada adalah Melaka, Terengganu dengan Perak. So antara itu kalau tak silap saya ada juga yang buat untuk form 4 punya. Fasa 1, fasa 2, maksudnya kalau fasa 1 tu mungkin dalam 2-3 bab. Lepas tu fasa 2 tu melibatkan lagi bab-bab yang seterusnya. So get ready lah. Kerana soalan-soalan tu saya akan bagi pada pelajar form 5. So saya boleh juga bagi pada awak untuk topik-topik tingkatan 4. Now kita dah berada bab 7 dan nak masuk, insya-Allah kalau tak ada apa-apa hal mungkin minggu depan kita dah masuk bab 8 dah. Tapi saya dah start untuk bagi awak apa ni YouTube, link YouTube untuk bab 8 nanti ya. Okey, kita teruskan. Okey. Untuk jawapan B. Okey, sekejap ya.
Okay, kita sambung semula. Okay. So kita dah dapat tadi untuk jumlah jarak dia. Now kita pergi pada soalan B, laju purata. So kita tahu formula untuk laju purata sama je dengan formula jarak laju. Cuma kita katakan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So tadi kita dah dapat jumlah jarak kan? 30.27 km. Okay, masa kita tengok kat sini 36 minit. So masa kena tukarlah kepada jam. 36 bahagi dengan 60. So kita isi dalam formula. Kita dapatlah 50.45 km per jam. Boleh? Boleh faham tak? Senyap je semua, kenapa ni? Boleh. Boleh cikgu. Okay. Nampak tak dekat sini? Kalau soalan A kita tak boleh jawab, boleh tak kita jawab soalan B? Tak. Tak boleh. Ini adalah contoh-contoh soalan dalam kertas 2 bahagian B. Ya? Maksudnya awak kena bersedia faham. Tapi yang untuk cikgu beritahu lagi sekali, bab ini adalah bab yang tidak susah. Nanti ada lagi yang belakang ni bab yang susah. Kadang-kadang cikgu pun kena KIV juga soalan itu. Pasal tu ada soalan NMATS. Cikgu ni tak pernah mengajar NMATS. Lagipun cikgu pun kalau dari segi universiti pun cikgu bukannya major maths. Cikgu ni minor sahaja. Cikgu major dalam chemistry tapi benda tu semua dah terkubur dah. Cikgu sempat mengajar selama 3 tahun sahaja di KISAS, di College Islam Sultan Alam Shah Kelang. Cikgu mengajar kimia lebih banyak daripada maths. Tapi bila berpindah ke Sri Puteri, cikgu dah tak mengajar lagi dah kimia. Hanya mengajar maths saja kerana cikgu bertukar menggantikan cikgu matematik. Okay. Kimia susah ke? Cikgu nak tanya Pak AR. Ajar? Ya, ikut. Ha. Cikgu tu ajar Soalnya? faham. Kadang cikgu lain tak faham. Apa dia? Tak apa ikut. Cakap tak habis. Cikgu tak dengar seulang tak boleh pula. Kimia ni kena perlu minat. Minat dan pandai mengira. Pandai membuat perkaitan. Tu je. Okay, so kita dah habis untuk part yang seterusnya. Yang kedua, okay 7.22. So kita masuk pada 7.23. Okay. Okay, untuk 7.23 mentafsir graf laju masa dan menguraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Ini part 7.2.3 ni samalah juga dengan 7.1.2. Kenapa yang ni 3? Kerana dia ada suruh buat perkaitan luas bawah graf tu. Okey. Kalau tidak sama je dengan graf laju masa. Okey, buku teks muka surat 200. Okey, mentafsir graf laju masa. Ni kita nak mentafsirkan graf. Sama juga yang sebelum ini. Okey. Perjalanan daripada P ke Q, macam mana nak tafsirkan, Q ke R, bagaimana nak tafsirkan, R ke S, bagaimana cara nak tafsirkan. Okey, kalau dulu dalam graf jarak masa, bila nak tafsirkan graf, nak suruh buat huraian, mesti tahu jumlah jarak, mesti tahu jumlah masa dan mesti tahu laju kenderaan tersebut. 3 tu. Kena buat ayat dan kena masukkan 3 tersebut. Biasanya katalah Encik Ali bergerak sejauh 50 km, mengambil masa 45 minit ataupun 3/4 jam dengan laju berapa? Kita dah siap kira. Tu yang huraian dia. Kita tengok pula laju masa sama ke tidak. Okey, so kita tengok dari P ke Q. Okey, laju pecutan masa. Ni kita buat perkaitan. Kalau sebelum ni jarak, laju, masa. Betul? Yang warna hijau dulu. Atas jarak, bawah laju, sini masa. Cuma sekarang ni dah berbeza lah. Laju, pecutan, masa. Okey. So P ke Q. Kelajuan objek bertambah dari 8 meter sesaat kepada 20 meter sesaat. Kita baca yang ni. Keturunan yang positif, pecutan. Ya.
Kalau keturunan positif, dia pecutan. Cikgu harap apa yang cikgu terangkan dalam maths ini tak menjadi masalah untuk kelas 4 IR kerana awak belajar dalam fizik. So keturunan dia, kelajuan objek ni bertambah daripada 8 kepada 20 meter sesaat. Itu yang pertama. Yang kedua, keturunannya bernilai positif, menunjukkan objek ini mengalami pecutan. Okey. Seterusnya, luas trapezium A ini mewakili jumlah jarak yang dilalui oleh objek itu daripada masa 0 ke 20 saat. Ini antara dia punya pentafsiran dia. Terangkan lajunya bertambah. Keturunan positif ni nak menunjukkan dia mengalami pecutan, dan luas bahagian A ini adalah luas jarak yang dilalui oleh objek tersebut daripada masa 0 ke 20 saat. Ini penerangan tafsiran untuk P ke Q. Okay, now kita pergi pada bahagian 2. Q ke R. Okay, so Q ke R ini, okay, yang pertama, kelajuan objek seragam. Menunjukkan objek itu mengalami laju seragam daripada masa bila? 20 ke 30 saat. Okey. Ni laju seragam. Jangan kata pula dia pegun. Itu kalau pegun graf jarak masa. Okey, seterusnya penerangannya, kecurunannya kosong. Memang kalau mendata kecurunan kosong kerana tidak berlaku pertambahan atau pengurangan laju. Kecurunannya kosong kerana tak ada langsung pertambahan atau pengurangan laju tersebut. Kalau yang ini ada berlaku pertambahan. Okey, ini akan berlaku pengurangan nanti. Okey, seterusnya, luas sisi segi 4B mewakili jumlah jarak yang dilalui oleh objek itu dari masa bila? Daripada 20 ke 30 saat. Ini pentafsiran untuk QR kalau yang bergerak dengan laju seragam. Dia mendata saja garis lurus tersebut. Okay, now kita pergi bahagian yang terakhir. Okay, bahagian terakhir daripada R ke S. Okay, kelajuan objek berkurangan dari 20 hinggalah menjadi kosong. Maksudnya dia dah berhentilah. Okay. So seterusnya penerangan apa yang boleh kita buat lagi tentang S, R ke S. Ni. Kecurunan O. Okay. Kecurunannya kosong. Sekejap. Oh sorry, saya tersilap ni. Kecurunan negatif. Menunjukkan objek itu mengalami nyah pecutan atau awa pecutan. Kelajuannya bertambah kurang. Sebab tu ada nilai negatif. Tapi janganlah kata kereta itu memandu dengan kelajuan yang negatif. Tidak. Negatif ni nak menunjukkan dia mengalami nyah pecutan ataupun awa pecutan. Maksudnya kelajuannya berkurangan. Ya. Okey. Penerangan seterusnya, tanda negatif pada kecurunan bukan bermaksud perubahan arah gerakan. So kena faham lah itu. Pada kedudukan S, objek itu berhenti kerana lajunya adalah 0 meter sesaat. Dia bila ni banyak sedikitlah penerangannya yang awak kena faham. Okay, luas segitiga C ini adalah jumlah jarak yang dilalui daripada tempoh masa 30 ke 45 saat. So kalau nak cari jumlah jarak, kenalah cari keseluruhan ini. Nak lebih nampak jelas daripada benda macam ni, kita keluarkan satu-satu, tuliskan nilai yang perlu kita ambil untuk dimasukkan ke dalam formula untuk cari jarak. Okay, itu ada tafsiran dia. Okay. Now kita pergi contoh. Okay, graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan Puan Salina dalam tempoh 15 saat. Okay, 5, 10, 15. Laju dia 20, 40, 60. Kita tengok unit. Ni saat, ini pun saat. So tak ada masalah untuk pertukaran unit masa. Okay, hitung kadar perubahan laju terhadap masa. Okay, ini ayat biasalah. Maksudnya kecurunan lah. Bagi 5 saat yang pertama. Kalau awak tengok yang ini kan, biasanya dia akan suruh cari 5 saat yang pertama, 5 saat yang terakhir. So kena faham yang itu. So 5 saat yang pertama maksudnya 0 ke 5. Okay, so kita kena kira kadar perubahan laju tersebut.
So kita ambil 2 titik. Ini 0,20, ini 5,40. So kita boleh masukkan ke dalam formula kita. Okay, ni formula. Pecutan sama juga kecurunan graf. So kecurunan yang ini. Okay. So kita dapat tadi yang cikgu dah cakap 5,40, ini 0,20. So kita masuk dalam formula. 40 tolak 20. Okay, koordinat Y. Lepas tu bahagi dengan 5 tolak 20. Ataupun nak buat terbalik pun tak jadi masalah. 20 tolak 40, 0 tolak 5. Masih lagi akan dapat jawapan yang sama, iaitu 4 meter sesaat. Kerana 5 meter sesaat bahagi lagi dengan saat. So jadi 4 ms kuasa negatif 2. So dah dapatlah pecutan dia. Betul lah, ini unit pecutan. Kalau laju negatif 1. Kalau saat pecutan adalah negatif 2. Okay, now kita pergi pada soalan B. Huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. 5 saat yang kedua. Maksudnya kat sini lah. Okay. Huraikan. So kita boleh dapat sini, dia punya laju seragamnya adalah 40 meter saat. Tempoh 5 saat kedua maksudnya yang ini. Yang mengalami laju seragam. Okay. So kita dah dapat yang tu. Jarak dilalui luas bawah graf. Kita kena cari jarak dia. 5 kali dengan 40. Tak faham, keluarkan. Tengok jarak tegak berapa. Yang melintang berapa. So kita dapat 200 meter. Dalam laju seragam sebanyak 400, dengan kelajuan 40 meter sesaat. Okey, dia bergerak sejaruh 200 meter. So macam mana nak huraikan? Kereta itu bergerak dengan laju seragam. Kereta itu bergerak dengan laju seragam 40 meter sesaat selama 5 saat dan bergerak sejauh 200 meter. Nampak tak? Bila huraikan, sama je dengan sebelum ni yang kita huraikan dalam graf jarak masa. Kena ada kelajuan, kena ada jarak, kena ada masa. So kalau dalam laju masa kena ada pecutan je ataupun laju seragam juga, still lagi laju, dan juga masa serta bergerak sejauh mana. So tetap sama. So kena ingatlah, so bolehlah samakan antara kedua ini. Okay. Okay, seterusnya kita pergi pada soalan yang C. Hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam 15 minit. Dalam tempoh 15 saat. Maksudnya suruh cari keseluruhan ni lah. Okay, so kita boleh bagi kepada 3 part. 1, 2, 3. Tu yang paling ringkas dan kurang untuk melakukan kesilapan. Okay. So jumlah jarak sama dengan jumlah luas bawah graf. So kita buat. Yang pertama, dia dah buat terus yang ni. Maksudnya awak dah terror dah ni. Okay. Pasal ni dah masuk part yang seterusnya. Part sebelumnya baru kita nak belajar. Okay, A. Tinggi 20, tinggi ini 40, bawah 5. B 40, bawah 5 juga, 10 tolak 5. C 40, yang kedua 60, yang bawahnya 5. 15 tolak 10, 5. So masukkanlah dalam semua ini. Ini formula trapezium. Ini formula C4, 5 darab 40. Okay, ini formula trapezium kita masukkan. So bila kita kira jumlahnya adalah 600 meter. Itulah jumlah jarak dalam meter yang dilalui dalam tempoh 15 saat. Okay. So setakat ni boleh tak? Belajar? Boleh. Boleh ya? Lemahnya suara. Okay, cikgu nak suruh bacalah soalan ni. Penat pula cikgu apa ni. Okay. Siapa yang ada ni? Aidil ada? Udin, cikgu Udin. Apa ni, cikgu tanya Aidil ada tak? Aidil ada. Okay, siapa nak baca? Volunteer. Udin. Adakah itu Udin yang bercakap? Atau orang lain yang saja sebut nama Udin? Lokman.
Saya menolong. Volunteer lah, volunteer siapa-siapa. Baca soalan saja, bukannya suruh jawab lagi. Encik Daniel Wong memandu kereta kedai sebaneka untuk membeli surat khabar. Graf Okey. laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai di kedai sebaneka tersebut. Okey. A. Uraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk tempoh 10 saat yang pertama. 10 saat pertama maksudnya kosong sampai sini. Okey. B. Apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta Encik Daniel Wong dari saat ke-10 hingga saat ke-20? Okey. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter per saat. Cikgu. Meter sesaat-saat. Meter sesaat-saat bagi 5 saat terakhir. Maksudnya dia suruh cari yang ni. Okey. Kadar perubahan laju terhadap masa maksudnya pecutan. Okey. Last kali. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh. Soalan D ni ada dua sebenarnya. Dia suruh kira jarak yang dilalui semasa nyah pecutan. Maksudnya antara 20 hingga 35 sajalah. Bukan keseluruhan perjalanan. And then lepas tu dia suruh huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. So kita kena huraikan nanti mestilah ada pecutannya sebab tu dia suruh cari jarak ini, lepas tu huraikan gerakan. So kita tadi dah ni kita pun akan jawablah bermula daripada soalan A. Okey, so kita tengok huraikan gerakan kereta Encik Wong dan untuk tempoh 10 saat yang pertama. Okey, 10 saat dah ada masa. Jarak saja tak ada lagi. Laju dah ada lah. Mungkin untuk pecutan laju kat sini 25 masa 10 saat. Atas ni saat, bawah saat. So tak ada masalah. Okey, pecutan sama juga laju bermasa. Ini ingat formula ni sentiasa kita akan guna dekat dalam graf laju masa dan juga kita akan guna dalam graf jarak masa. Kalau jarak masa sini akan jadi laju, dekat sini jarak. Tu je beza dia. Okey, seterusnya pecutan sama dengan kecurunan graf. Okey. Tunjukkan yang itu. Okey. Now sini 10, 25, sini 0, 0. Pada asalan. So kita cari kecurunan dia. 25 tolak 10 bahagi dengan 10 tolak 0 ataupun sebaliknya, terbalik dengan ini. Kita akan tetap dapat jawapan yang sama untuk pecutannya 2.5. Okey, dah ada dah yang ini. So, kereta bergerak dengan pecutan 2.5 meter sesaat-saat untuk tempoh 10 saat pertama. Okey, huraikan gerakan, sekarang ni kata huraikan gerakan kereta Encik Daniel untuk 10 saat yang pertama. Okey, seterusnya B. Apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta Encik Daniel Wong dari saat 10 ke 20? Apa yang berlaku? Dia berhenti. Sama. Apa yang sama? Pecutan seragam. Kelajuan yang Laju seragam. Okey, laju seragam. laju seragam. Ya, okey. Kita tengok. Dia tunjukkan untuk Q ke R itulah 10 apa. Dalam tempoh ini, kereta Encik Daniel Wong bergerak dengan laju seragam iaitu 25 meter sesaat. Oleh yang demikian, pecutan dalam tempoh ini ialah kosong. Kena ingat, pecutannya kosong. Kerana kecurunannya kosong kan. Tapi lajunya 25 meter sesaat. Iaitu dengan laju seragam. So kena bezakan ya. Lajunya seragam 25 tapi pecutannya kosong untuk masa 10 ke 20 saat. Boleh ya kelas? Perbezaan dengan laju dan juga pecutan. Macam mana kita nak terangkan apa yang berlaku pada situ. Okey, C. Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter sesaat bagi 5 saat terakhir. Ini biasalah ni. Kena ingat baca sampai habis. 5 saat terakhir. Kadar perubahan laju maksudnya kecurunan graf ini. Okey, ni berlakunya nyah pecutan dekat sini. Okey. Dia kata 5 saat terakhir. Kenapa di-highlightkan hanya sebahagian sahaja?
Pasal 5 saat terakhir. Yang graf ini tunjukkan 20 ke 35, maksudnya 15 saat. Tapi seperti yang kita tahu, kecerunan dalam satu garis lurus, kita ambil mana-mana titik pun dia berada pada benda yang kadar perubahan laju yang sama. Tu kena ingat tu. Maksudnya kat sini kita tak ada data untuk 5 saat terakhir. Mungkin kat sini 30, kita tak ada data untuk laju. Maka kita bolehlah guna titik ini dan titik ini untuk cari 5 saat yang terakhir. So dia double kan tu. Pecutan 5 saat terakhir sama dengan pecutan 15 saat terakhir. Kerana ia berada pada satu garis lurus yang sama. So kena ingat yang ini. Jangan kata dia berbeza. Okey, pecutan sama juga kecerunan graf. So kita ambil 2 titik. Tadi cikgu dah cakap. Okey. So 25 tolak kosong bahagi dengan 20 tolak 35. Ataupun terbalik pun tak apa, kosong tolak 25 bahagi dengan 35 tolak 20. So awak akan dapat jawapannya negatif 5/3 meter sesaat-saat. Okey, itulah kadar perubahan laju dia. Kenapa negatif? Nak menunjukkan hour pecutan atau nyah pecutan. Kerana berlaku pengurangan kelajuan dan akhirnya berhenti pada laju kosong. Okey, so boleh juga tulis kereta. Kalau kita tulis macam ni pun boleh. Ataupun awak tulis kereta mengalami nyah pecutan 5/3 meter sesaat-saat. Tanda negatif ni, inilah perkataan dia. Kalau awak tak letak. Tapi jangan tulis kereta mengalami nyah pecutan negatif 5/3 meter sesaat-saat. Salah. Negatif di sini membawa maksud nyah pecutan. Sebab tu kat sini tak ada tanda negatif. So kena ingat yang itu ya. Jangan buat kesilapan. Okay, last kali untuk contoh 15 ini. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan. Dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Okay, kita dah ada 10, 20, 35 saat. Ini pun saat. Laju yang ini. Okay. Penyelesaian. Kita nak cari jarak 15 saat terakhir. Okey, kenapa 15 saat terakhir? Pasal nyah pecutan kat sini. Okay, kita adalah satu segitiga. Okey, satu segitiga. Tinggi 25, yang ini 15. Tak perlu nak tukar unit pasal sama. So setengah dari 15 dan 25, so 187.5 meter. So kemudian kereta bergerak, kita nak hurai kan? Kereta bergerak dengan nyah pecutan 5/3 meter sesaat-saat yang kita dapat sebelum ni dan bergerak sejauh 187.5 meter dalam tempoh 15 saat. So dah huraian gerakan pun kita kena buat, nyatakan dia punya kelajuan dia, kita nyatakan dia punya jarak dan juga tempoh masa yang diambil. Itulah dia. Okay, ada contoh lagi ke? Okay, dah selesai yang itu. Okay, cikgu nak tengok sekejap ya. Okay, 47 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ada banyak contoh. Okay, boleh nak teruskan ke? Atau dah penat? Penat cikgu. Ha? Penat cikgu. Ui penat cikgu. Penat. Kalau tanya tu kan, oi nak habis cepat aja ya. Ha? Tak, kita orang ikut peraturan cikgu. Amboi. Ikut peraturan. Okey, sekarang saya nak tanya. Ikut peraturan tak masuk Gmail? Aduh, tak cikgu, tak. Saya ikut. Kalau tidak takkanlah cikgu nak kena end slideshow, nak kena jemput pula pasal tak guna email MOE. Bila awak buat macam ni kan cikgu boleh buat conclusion tentang kelas awak. Semua senyap dah. Cikgu cakap macam tu terus senyap.
Ingat cikgu marah. Ingat cikgu marah? Cikgu nak tengok awak ni suka nak belajar, nak selesaikan pelajaran tu cepat ke tidak. Awak ni Sorongkan ibarat malas kelas cikgu. pertama. Cuma sebab ada yang DLP, ada yang BM. Awak ni adalah kelas yang pertama. So bila kelas pertama, awak kena bersaing dengan pelajar-pelajar yang kelas pertama yang sama taraf dengan awak. 4 Ibnu Sina. Bezanya diorang bahasa Inggeris, awak bahasa Melayu. Sebenarnya bahasa Inggeris lagi susah. Contohnya kalau dalam kimia, fizik, bio, rasa-rasa mereka mampu tak nak tulis karangan, cikgu kata karangan lah, esei untuk 3 subjek itu dalam bahasa Inggeris dengan jayanya. Ni cikgu nak bagi satu macam semangat untuk awak untuk berlumba. Tak semestinya awak akan berada di belakang mereka. Kerana awak dengan mereka sama je. Sepatutnya awak lagi boleh berjaya berbanding dengan mereka kerana fizik, kimia, bio awak dalam bahasa Melayu. Senang nak faham. Kalau nak buat esei ke, tengok soalan ke, lagi mudah berbanding dengan mereka. Tapi cikgu rasa mereka pun, esei-esei mereka rasa-rasanya tak terjawab dalam bahasa Inggeris kot. Bukan senang. Kerana pelajar dulu pun yang hanya bahasa Melayu sahaja, kelas yang pertama pun susah nak tulis esei dalam bahasa Melayu, apa lagi dalam bahasa Inggeris. Silap-silap nanti perkataan salah eja. Eja penting. Bila tulis dalam bahasa Inggeris tu, sama juga dengan bahasa Melayu. Kalau maths, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, kalau dia orang tulis, ejaan mesti betul. Tak kira lah bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Okay. So tak apalah. Kerana ada yang kata dengan cikgu dah penat. Cikgu sampai sakit-sakit tekak ni tak ada pula cikgu kata cikgu penat. Sebenarnya bila ni cikgu lagi suka untuk selesaikan lebih awal supaya kita nanti dah boleh masuk bab 8, dah tinggal 3 bab sahaja dan kita dah boleh nak buat ulang kaji. Cuba jawab soalan-soalan, macam mana bentuk soalan objektif, soalan subjektif yang kertas 1, kertas 2 yang bahagian A, bahagian B, bahagian C. So lagi cepat kita selesaikan, lagi banyaklah masa kita nak buat ulang kaji supaya awak bersedialah untuk SPM tahun depan yang mungkin akan jadi lagi lewat jugalah. Lebih kurang samalah dengan kandidat 2021. Lagi banyak masa untuk kita buat revision, kita jawab soalan. Tak nak ke dapat maths adalah salah satu subjek dalam aliran sains tulis ini yang cikgu rasa lebih mudah berbanding dengan fizik, kimia, bio and maths. Siapa tak setuju dengan apa yang cikgu cakap? Ada yang tak setuju? Tak ada. So maksudnya maths ni bolehlah awak bekerja untuk dapat sekurang-kurangnya A. Sehabis baiknya adalah A+. Tapi mungkin untuk tingkatan 4 ni mungkinlah kena kejar untuk dapat A- ataupun B+. Itu taraf awak tu sebenarnya. Kalau boleh jangan B+, kena A-. Tapi siapa yang tak boleh capai tu kenalah buat sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. Itu pandangan cikgu lah. Okey, tak apalah. Untuk bahagian yang 7 ni kita akan buat pada minggu hadapan. Okey. So nanti baru-baru ni hari Isnin cikgu ada bagi link baru tak untuk bab 8? Atau cikgu suruh lengkapkan buku ke? Tak terjawab juga. Sekejap cikgu cek. Cikgu dah bagi kan? Part 1 dengan part 2 bab 8. Iaitu ini sebenarnya tajuk statistik. Tapi statistik ini meliputi seperti dekat dalam bab pelajaran mata pelajaran Maths. Okey.
Okeylah, memandangkan awak tak nak teruskan. So kita endkan slideshow ni. Okey. Cikgu stop lah presenting. Okey, kelas ada 32 orang. Campur seorang yang beritahu cikgu yang cikgu dah jawab tadi. So maksudnya 33. 5 orang lagi mana? Okey. Nama-nama yang apa? Danish ada? Rasanya tak ada kot. Danish tak ada kan? Tak ada. Danish tak ada. Lepas tu yang tak ada Izhan. Siapa yang baik dengan Izhan? Pernah bercakap dengan dia. Dia kan bukan pelajar gumbat setia. Izan tak ada cikgu. Ha? Izan tak ada. Ya, Izhan memang tak ada. Dia ada. Ha? Dia ada. Memanglah Tapi dia. dia tak masuk. Iyalah. Dalam apa dekat dalam kehadiran pun tak ada kan? Syauqi ada? Sekejap. Syauqi Syauqi ada? baru tulis nama. Itulah. Syauqi pun lately ni jarang masuk. Ya ke? Ataupun selalu lambat tulis kehadiran. Syauqi, boleh jawab? Saya selalu lambat tulis kehadiran. Kalau offline pun lambat juga. Kenapa? Saya busy. Okey. Cikgu. So setakat ini, boleh beza tak graf jarak masa dengan laju masa? Sebelum kita nak habiskan kelas ni. Sekarang ni kan offline sampai 1:30. Ada siapa-siapa yang menghadapi masalah? Tak ada. Oh, okey, cepat jawab. Amal Fahrin ada? Tak So, ada. Danish tak ada. Cikgu. Izhan. Amal Fahrin ada. Amal Naufal ada lah. Amal Fahrin. Saya tak ada juga. Danish, Izhan, Amal Fahrin. Dah 3 orang itu je lah yang tak ada. So 37. Seorang lagi tak sihat. Okay, so cikgu nasihatkan awak jangan buat ulang kaji di saat-saat yang terakhir. Jangan rasa PKP ni tak ada exam kat sekolah. Tak, sekarang banyak sekolah yang buat exam melalui Maya. Dia hantar soalan dan sebagainya, lepas tu awak diberi masa untuk jawab. Ada sekolah yang dia bagi masa, contoh 1 minggu dia bagi 4-5 subjek, so selesaikan Isnin sampai Jumaat. Ikut masa awak. Terpulanglah. Nak tahu apa feedback awak, nak tengok macam mana. Valid atau tak valid, hanya anda sahaja yang mengetahui. Okay. Kadang-kadang kalau tengok buku pun, tak juga nak cari ke mana, entah manalah jawapannya. Maksudnya kelas PDPR berjalan seperti biasa, ujian pun macam itu juga. Ada sekolah buat macam itulah. Ada juga yang buat masa yang dia dah tetapkan. Contohnya mungkin jawab dalam masa sejam, lepas tu dia bagi tempoh masa lagi setengah jam untuk selesaikan dan hantar kerja tersebut. Tak tahulah macam mana caranya. Tengok. Tapi ura-ura sekolah kita masih lagi tak berbunyi apa. Tapi sekolah yang berdekatan dah mula. Bila dah mula itu pasti akan disusuli dengan sekolah kita. Sebab tu cikgu kata kena mulalah. Kita ada dah 7 bab. Bab 1 kuadratik, 2 asas nombor, 3 apa-apa ni penaklukan matematik tu. 4 set 5 teori rangkaian teori graf. 6 ketaksamaan 2 pemboleh ubah. 7 yang sekarang ni dah penghujung. Kita nak masuk part yang terakhir, itu penyelesaian masalah. So next week cikgu dah mula bagi part 1, part 2 untuk bab yang ke-8. Bab ke-9 ia mencabar. Bukan mencabar bagi awak,
bagi cikgu pun ya, kerana itu adalah bab maths yang benda susah nak nampak. Kadang-kadang cikgu bincang dengan cikgu maths pun dia pun tak pasti juga benda tu. Tidak ada kursus pun diberi. Benda-benda ni kena cari sendiri. Sebab tu tadi yang cikgu kata tadi adalah perbincangan yang tadi cikgu grup tu dinamakan KK tu. Sebenarnya KK tu adalah K tu Kuzam, K lagi satu tu Khairi Syahadan. Tu cikgu-cikgu apalah tu. Kuzam tu adalah yang ada kaitan dengan lembaga periksaan. Dia buat buku. Kalau awak tengok buku awak, okay, ada nama dia. Okay. Modul 421, nombor 2 tu. Cikgu Kuzam, guru matematik, guru cemerlang matematik. Noraini Kasim tu guru cemerlang yang memang dulu dia dah bersara dah ni. Dia lah yang apakan untuk buku nilam ni. Yasin Mustafa tu sekarang dia adalah dulu bawah cikgu Noraini tu, sekarang dia berada di SMAP Kajang, Sekolah Menengah Agama Persekutuan Kajang, Asrama Penuh, sekolah agama. Dia dah hadir kat situ. Okay, itu pun orang-orang yang aktif. Kuzam tu adalah yang buat buku 421 tu. Okay, cikgu kalau ada apa-apa masalah akan bertanya dengan dia lah, supaya bolehlah diberi penerangan sebagai ahli dalam lembaga peperiksaan Malaysia. Okay, so nanti bila dah selesai bab semua, cikgu akan beritahu awak, okay, mungkin kita akan buat jimik ke muka surat di dalam buku teks anda yang perlu diperbetulkan. Cikgu pun tak tengok lagi pasal cikgu tak nak berserabut dengan PDPR ni. Okay? So nanti ingatkan ya, bila kita dah selesai bab cikgu kata dulu nak beritahu muka surat yang perlu diperbetulkan dalam buku teks. Takut cikgu pun lupa. Boleh? 4 IR? Hai, semua orang senyap je. Boleh cikgu, boleh. Ingatkan cikgu, takut cikgu lupa. Baik. So kita sambung minggu depan. Boleh cikgu. Amboi. So bolehlah kalau masa offline ni nak tengok part yang ke-7, minggu depan cikgu akan panggil seorang-seorang untuk apa? Untuk baca soalan, mungkin untuk jawab ke. Okay. So ingat nanti kita akan ada pencerapan kali kedua, tapi cikgu tu tidak ada. Pencerapan kali kedua saya tak pasti sama dia masuk ke tidak. So nanti benda tu akan dirakam dan cikgu nak tengok nanti. Tolong beritahu cikgu kalau ada siapa-siapa yang ada laptop ke yang boleh tulis dan sebagainya. Mungkin boleh cikgu tulis guna Jamboard. So awak bolehlah conteng. Bukan conteng lah, jawablah soalan tersebut. So benda tu akan dapat markah nanti. Okay. Cikgu. Ya. Jamboard tu apa benda? Jamboard. Jamboard tu adalah salah satu ICT yang digunakan untuk PDPR. Contohnya Jamboard. Pernah dengar Quizizz? Pernah kan? Quizizz? Pernah. Live worksheet. So benda-benda macam tu lah. Benda-benda ini timbul bila bermulalah PDPR daripada tahun lepas. So ni kan dah masuk tahun yang kedua. Dah nak hujung dah tahun yang kedua. Tinggal berapa bulan je lagi. Mungkin kalau senang cerita dah 1.5 tahun kita ber-PDPR. So benda-benda macam tu banyaklah. Macam cikgu-cikgu tak pandai sangat IT ni. So bila cikgu tengok Jamboard tu mungkin boleh lah. Pasal dia ada ada beberapa slide dia tu yang kita dah tentukan, okey yang ni untuk orang ni. So awak kena ikut peraturan. Tadi pandai cakap dengan cikgu kan, ikut peraturan. So kena ikut peraturan. Okey, slide yang ini untuk pelajar ini saja untuk menjawab soalan ni. Nanti kita tengoklah dia akan buat kat situ, pelajar yang lain kena tengok. Sekarang kan awak dah boleh present. Kalau guna laptop kan dah boleh present kan. Guna phone pun boleh present dah. Kalau dulu macam cikgu je, tuan punya link saja yang boleh present. Sekarang semua ahli yang berada dalam Jimit boleh present. Tekan je button 3 tu and then tekan entire screen, awak present lah. So boleh guna Jamboard tu, bolehlah awak present yang tu. Ini part awak. Okey, saya kata Luqman tolong ni bahagian soalan Luqman, jawab. So yang lain tengoklah. Yang lain-lain janganlah conteng. Orang lain boleh juga conteng, tapi sebab tu cikgu kata kena ada peraturan. Kalau board itu, Jamboard itu untuk Luqman je yang jawab.
So cikgu akan kat situ juga cikgu akan write mana yang betul, mana yang salah, cikgu akan tuliskan dengan pen merah supaya yang lain boleh nampak apa kesilapan. Kalau betul, very good. So nanti pergi slide yang seterusnya. Orang lain pula punya apa. Okay. Mungkin cikgu bagi soalan dulu ke untuk cari macam mana cara jawapan dia dalam kumpulan, and then wakil seorang untuk jawab dekat Jamboard itu. So maksudnya cikgu nak tengok aktiviti awak pula lah. Bukanlah cikgu saja yang bercakap. Okay, boleh? Okay, so tahniah kerana hadir hari ini. Cikgu selalunya seronok dengan kelas awak. Tapi masih lagi kekurangan lagi ni. Adakah biasanya kalau Jimmy memang ramai ini? Tak pernah yang full? Tak pernah full. Tak pernah full. Okey. Tak Kita orang apa. Kadang-kadang kita orang biasa-biasa je cikgu. lah biasa-biasa. Okey lah ni. Dah bagus dah. Okey. Okey, tahniah. So bolehlah berehat. Kalau nak tengok part yang ke-7 tu boleh ataupun hujung-hujung minggu ke. Okey. Jangan lupa ya. Terutama ahli-ahli STEM, sains matematik ataupun yang lain-lain ni. Hari Sabtu ini tak keluar lagi. Tak ada lagi keluar dekat dalam kelas untuk ada ceramah pasal COVID. Okey, kehadiran awak nanti akan dikira sebagai satu kehadiran dalam persatuan atau kelab. Okey. And then lepas tu ada jawab quizzes dan 10 ke berapa yang terbaik, tak pasti lagi, tak tetapkan lagi, 10 ke 20. Nama yang teratas sekali akan dapat mungkin voucher lah, hadiah. Pada hari Sabtu ni, ceramah pasal COVID. Benda simple-simple je. Okey, yang akan diberi kalau tak salah cikgu doktor daripada Sungai Buloh. Hospital Sungai Buloh. So digalakkan untuk sertai. Ya. Sekejap je, bukannya lama. Okay, at least awak tahu apa dia tentang COVID. Nanti link dia akan diberitahu kemudian. Sebelum hari Sabtu. Sebelum acara bermula. Okay. Assalamualaikum. Boleh dismiss sekarang. Sekejap. Cikgu lupalah satu. Siapa yang dah terkeluar tadi?